Dan insya-Allah pagi ini kita akan mengupas tajuk yang pertama dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin akhlak menjadi cermin ini, iaitu menyempurnakan kebaikan akhlak. Menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi untuk buku yang kedua ni saya ada buat beberapa tambahbaikan lah, iaitu pertama dia ni ada warna-warni sikit lah dalam ni lah. Nampak lebih menarik ya, dan juga susunannya ya, berbeza dengan kitab yang pertama tu, ada kelainan lah sikit ya, sebab kita struktur jangan berstruktur ya, dia ada pengenalan, dalil ya, pengajaran hadis, kesimpulan, dan juga diletakkan poin-poin di dalam ni, jadi mudah untuk kita membacanya insya-Allah. Jadi kita lihat tuan pada matan hadis yang pertama ini, haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad ibn Ajlan anil Qa'qa' ibn Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Rawahu Ahmad. Dalam matan hadis yang lain disebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Dalam matan yang ni salihal akhlaq, dalam matan hadis yang lain makarimal akhlaq. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad daripada Muhammad bin Ajlan daripada Al-Qa'qa' bin Hakim daripada Abu Salih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sesungguhnya aku diutuskan ataupun tidak aku diutuskan melainkan liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat hadis riwayat Ahmad hadis ke-8952. Hadis ini bersatu hadis sahih. Pengenalannya kepada tajuk ini, akhlak dari segi bahasanya ialah berasal daripada perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksudnya terkandung dalam kata-kata Sayyidatina Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi ini? Ya, perangai Nabi ni macam mana? Maka Sayyidatina Aisyah pun sebut, akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Quluquhul Quran. Pendek je jawapan ni tak? Akhlaknya Quran. Maksudnya tengok Al-Quran itu, jadi Nabi lah ya, contoh ataupun amali daripada perintah-perintah ayat Quran. Jadi tengok Nabi itu dah tergambar bahawasanya Nabi lah yang menceritakan, menterjemahkan isi kandungan Al-Quran melalui perilaku baginda Nabi SAW. Jadi tak payah tengok orang lain. Tengok Nabi je nampak akhlak Quran ada pada diri Nabi SAW. Akhlak Rasulullah SAW yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Itu kata tadi tu. Dalam Quran apa saja kandungan perintah yang baik-baik tentang Al-Quran itu Nabi praktikkan. Jadi boleh tengok contoh pada Nabi. Akhlak dari segi silahnya pula, menurut Imam Ghazali, akhlak ialah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu.
Sebab dia akhlak ini terlahir daripada adab. Jadi bila sebut adab itu ialah satu disiplin membentuk akhlak. Disiplin membentuk akhlak. Jadi daripada adab tadi itulah melahirkan akhlak yang baik. Sebab apa? Akhlak ini timbul daripada perbuatan-perbuatan dengan mudah, ya, tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Bila kita dah biasa dengan satu perbuatan baik itu, maka bila kita pergi tempat lain pun kita akan terzahir kebaikannya. Contoh anak-anak kita dah, bila kita didik dia, kita ajar dia di rumah ni, cara bercakap dengan orang tua, jangan tinggikan suara dah. Bila berjalan depan orang tua tu, ya. Abdul Rahman Al-Maidani mendefinisikan bahawa akhlak ialah sifat yang menetap di dalam jiwa, sama ada ia memang bersifat semula jadi ataupun melalui berusaha membentuknya melalui pendidikan. Ini yang sebut adab tadi tu. Ya, jadi nak bentuk perangai anak-anak ni kita kena patternkan dia. Kena didik lah. Jadi kalau tak ditegur, kalau anak-anak buat salah, cara makan pun tak betul, minum dengan tangan kiri, berjalan pun depan orang tua pun tak tunduk. Jadi kita tegur lah. Kita beritahu, jalan kena tunduk. Ya, makan dengan tangan kanan, makan jangan gelonjong. Jadi bila dididik, maka jadilah dia adab. Dari situ nanti terhasilnya akhlak. Jadi bila dia jauh dari orang tua dia pun, ya, dia tetap ingat pesanan mak ayah dia tadi. Bahawasanya kita mesti buat macam ni lah. Jadi akhlak ini mempengaruhi tingkah laku. Sama ada tingkah laku yang baik atau buruk. Ya, kalau mak ayah tunjuk contoh yang tak baik pada anak-anak, dia akan diikutan juga. Sebab dia dah terbiasa kan. Contoh, ya, kita bila mana mak ayah suka ucap perkataan yang tak baik, suka maki hamun. Jadi anak-anak ni dengar je cakap. Dia tak cakap depan mak ayah dia. Dia tahu mak ayah dia marah. Dia cakap di mana? Di sekolah. Kan? Di sekolah ada tempat dia praktikkan apa yang dia dapat ilmu di rumah tadi. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalil hadis pula, An Abdullah ibn Amr yuhaddithuna idh qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu katanya, tidaklah Rasulullah SAW itu seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara keji. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari hadis yang ke-6035 dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-2321. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menggariskan 10 sifat mahmudah. Apa itu sifat mahmudah? Sifat terpuji. Dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ada 10 sifatnya. Lebih sebenarnya tuan-tuan, tapi Imam Ghazali ni ringkaskan letak 10 ni sifat-sifat utama ni. Iaitu yang pertamanya taubat, yang keduanya khauf, takut. Ya, maksud takut tu bukan takut seperti mana takut pada harimau, pada singa tak. Tapi takutnya itu takut pada Allah ialah kita takut bila kita melakukan dosa, Allah Ta'ala akan murka dan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka.
Di atas sebab itu, sebab takutkan Allah itu, kita tinggalkan perbuatan dosa tu. Yang ketiganya zuhud. Ya, zuhud ini ialah bukan maksud tinggalkan dunia, tetapi lebih mengutamakan urusan akhirat berbanding dunia. Dia boleh saja untuk hidup bermewah-mewahan, memiliki kereta yang besar, orang kata dia orang kaya, tapi dia memilih kehidupan sederhana. Sebab apa? Dia tak nak nanti dengan kekayaan itu menyebabkan timbul perasaan riak dalam diri dia, bongkak dalam diri dia, tak? Dia takut, dia bimbang. Tapi ada orang yang orang kaya, memang dia hidup memang kaya mewah pun, biasa je, humble juga, kan, rendah diri juga, jadi tengok orang. Jadi ada orang sebab dia takut dengan sebab aku ni kaya sangat, aku tunjukkan yang aku sangat, orang tengok aku ni memang takut aku ni ada sebab riak kan, takut belagak, jadi dia pun sederhana relax, padahal dia mampu je. Orang zuhud juga ialah orang yang mengutamakan urusan akhirat berbanding urusan dunia. Datang dua urusan, dunia dan akhirat, mana dia nak utamakan? Dia tengah buat kerja di rumah, tiba-tiba dia dengar azan masjid, tak? Dengar terang dan jelas bunyi azan, tak? Lawangan Bilal, tak? Maka apa dia perlu buat? Adakah dia nak teruskan kerja dia, ataupun dia berhenti, dia pergi semayang dulu, dan paling baik solat berjemaah lah, kemudian dia sambung balik kerja dia. Ini kata tadi, maksudnya dia lebih utamakan urusan akhirat, bukannya dunia. Jadi kadang-kadang orang salah faham, dia sebut zuhud ini, dia tinggalkan dunia lah. Orang tak nak kerja lah, tak payah pergi ni, aku nak duduk iktikaf di masjid saja, aku nak baca Quran saja, aku nak beribadat saja, tak payah nak kerja-kerja, tak. Salah. Konsep tu salah pun. Tak kena pun, tidak tepat dengan apa yang dikehendaki dengan zuhud tadi. Yang keempatnya sabar, ya. Sifat sabar, kemudian yang kelimanya syukur, atas nikmat yang diberikan, bersyukur juga atas ujian yang diterima. Kemudian sifat ikhlas, yang keenam. Yang ketujuhnya tawakal. Yang kelapannya mahabbah, kasih sayang, menghubungkan silaturahim juga termasuk dalam sifat-sifat mahmudah. Redha, ya, apa saja yang Allah Ta'ala kurniakan, berikan kepada kita, kita redha. Dan yang ke-10-nya ialah zikrul maut, mengingati mati, ya. Ini antara sifat-sifat mahmudah yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau juga telah menggariskan 10 sifat mazmumah, sifat mazmumah, sifat yang tercela, di dalam kitab yang sama, iaitu kitab Arba'in fi Usuluddin. Iaitunya pertama, banyak makan, antara sifat yang tercela. Banyak cakap, bukan tak boleh bercakap, banyak bercakap, tapi disebabkan banyak cakap tadi, ya, man kasura kalamuhu kasura malamuhu. Orang siapa yang banyak bercakap, maka banyaklah kesalahannya. Maksud bercakap sini bukan bercakap berceramah macam ni, ya. Kalau berceramah berdasarkan berdalilkan Quran dan hadis, tak apalah. Tapi maksud yang bercakap ini ialah banyak bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Contohnya, dia suka komen. Tengok apa benda semua tak betul. Kan, letak pasu bunga salah pun tak betul. Kan, letak bunga dalam pasu pun tak betul. Sepatutnya tak payah letak bunga ni, kena letak bunga lain ni. Bunga ni tak sesuai dah. Kau buatlah. Kan? Terutama dalam pengurusan masjid, kan, saling-saling membantu. Kan, bukan kita harap pada pengurusan saja tak, tapi kita tengok mana kita boleh bantu, kita bantu. Tengok sini penyapu tak ada, buat belikan penyapu, letak penyapu, senyap dah. Dapat pahala kan, amal jariah kat situ. Tengok pergi tandas, tengok selipar semua saiz kecil-kecil. Kita ni pakai saiz besar. Tengok kecil, tak ada, kita belikan 3-4 pasang yang saiz besar untuk kaki kita, letak dekat situ. Kan? Tak cerita ke orang pun. Kita bantu mudahkan. Kan? Masuk dalam tandas pula. Kan? Nak buang air pun semua, buka keluar, tengok, alamak, tak ada tempat sangkut dah. Kan? Nak sangkut semua, orang tak ada, tengok dah. Kita pergi beli kedai DIY. Beli tempat yang lagu semua, kan, sangkut dekat pintu tu. Tak payah beritahu orang. Benda yang tidak perlu mengeluarkan modal yang begitu besar lah. Seperti kita nak sponsor aircon, TV, kapet, besar sangat. Jadi benda yang kecil-kecil punya hal je lah. Yang ketiganya sifat mazmumah ini ialah sifat marah. Yang keempat hasad, ya, hasad dengki lah. Yang kelimanya bakhil. Yang keenamnya cintakan kemegahan, ya. Yang ketujuhnya cintakan dunia. Yang ke-8 bangga diri. Yang ke-9nya ujub,
ya, hairan diri. Dan yang ke-10-nya sifat riak, ya, riak ini suka menunjuk-nunjuk. Sifat mazmudah dan juga sifat mazmumah ni tuan, kalau kita tengok mengaji kitab penawar bagi hati, ya, kalau kita buka kitab penawar bagi hati, memang dia ada cerita lah, ya, tentang sifat-sifat ni, ya. Kitab penawar bagi hati saya mengajar di Masjid Kuala, kan. Ni cerita pasal ni lah, sifat-sifat yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Keterangannya, akhlak penting sebagai indikator ataupun kayu ukur dalam pembangunan sesebuah tamadun bangsa. Sebab tu kebanyakan kenapa tamadun kaum-kaum Nabi-Nabi terdahulu ni hilang macam tu je, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Bukan sebab mereka tak hebat dalam bidang ataupun dalam ketamadunan, ya, teknologi mereka bukan tak hebat, tetapi perangai tak senonoh. Akhlaknya itu akhlak yang keji, ya, tidak mengikut patuh perintah Allah, ya, tidak menyembah Allah. Ini sebabnya itu akhlak paling buruk lah, bila tak sembah Allah. Betul, orang yang tak solat ini memang akhlak dia paling buruk lah. Sebab dengan pencipta engkau pun kau tak boleh nak letakkan dahi engkau atas tikar sejadah, kan. Itu pun kau tak boleh buat, memang teruk orang macam ni. Akhlak paling buruk yang ni lah, ya. Akhlak yang baik akan melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Olehnya demikian, tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda yang besar, sehingga Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW bagi tujuan tersebut. Sekiranya akhlak tidak mempunyai kepentingan dalam kehidupan seorang Muslim, tidak mungkin ia dijadikan sebagai salah satu agenda pemutusan Rasulullah SAW. Kalau akhlak itu tak penting, tidak Allah tak sebutkan ini tentang pentingnya akhlak itu. Ukuran kepada kemajuan sebuah masyarakat dan negara perlu bersandarkan kepada indikator seperti penghayatan nilai murni, akhlak mulia, dan etika ketamadunan yang baik. Ia merangkumi peningkatan taraf sosial masyarakat berkaitan aspek keagamaan, moral dan pengamalan gaya hidup sihat yang diselami dengan kefahaman dan penghayatan yang baik, meliputi jasmani, emosi, rohani, serta intelek yang seimbang. Kecerdikan akal atau kecanggihan teknologi semata-mata bukanlah merupakan indikator ataupun kayu ukur sebenar dalam mengukur ketinggian sesebuah tamadun. Dinukilkan dalam surah Al-Fajr, Allah sebut kaum-kaum yang dihapuskan, kaum-kaum yang Allah musnahkan mereka ni. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga yang ke-14. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Apa maksud dia? Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Siapa yang menentang Rasulullah ini, Allah akan binasakan dia. Ya. Kemudian Allah sebut lagi, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka. Siapa mereka ini? Iaitu penduduk Iram. Ya, penduduk Iram, Iram Zatil Imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Ya, kaum Iram ini boleh bina bangunan yang tinggi-tinggi. Kalau kaum Ad ini kira tengok dia punya lokasinya sekitar dalam negara Arab Saudi, ya, tempat dia, dalam negara Arab Saudi. Jadinya mereka ni kaum Iram, kaum yang hebat, kaum yang gagah perkasa.
tetapi mereka ini begitu zalim. Mereka ini hebat dalam peperangan, tetapi mereka ini bila mereka membunuh musuh, dia bunuh hingga lumat tu. Kan? Macam Israel lah. Dia dah tembak sekali, dia tembak banyak kali pergi hancur, betul-betul mati betul. Ini zalim ni. Dah tembak sekali dah mati sudah. Dah tembak lagi, bagi betul-betul ni. Kan? Mereka begitu kejam. Ya? Dan mereka ini begitu kaum yang sombong. Sebab mereka ni hebat. Kan? Bukan Allah tak pandang kehebatan, tapi disebabkan kaum sombong dan ingkar perintah Allah, boyok, hilang macam tu, tak jumpa. Ya. Kemudian apa lagi contoh Allah Ta'ala bagi? Ya, yang mana bangunan yang mereka buat ini, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan yang mana mereka bina ini belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besar dan kokohnya di segala negeri pada zamannya. Ya, pada zaman dia belum ada lagi mana-mana bangunan yang tinggi. Nak compare macam hari ni kita dah ada lah, ada KLCC, ada Burj Tower lah, di Dubai kan, dah hebat-hebat dah kan. Tapi zaman tu belum ada. Maksudnya mereka lah kaum pertama yang membina bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka kaum pertama lah. Kemudian siapa lagi Allah ambil contoh? Ya, wa Samud allazina jabu sahra bil wad, dan terhadap kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam ni, yang memahat batu-batu besar di lembah Wadil Qura, iaitu tempat tinggalnya. Allah Ta'ala tengok, pergi perhati tengok kaum ni, kaum Samud ni, kaum Nabi Saleh, di Madain Saleh ni, daripada di Tabuk, dalam perjalanan kita nak ke Tabuk lah, daripada Madinah ke tempat tersebut lebih kurang dalam 400 km. Ya, pergi tengok, dia boleh pahat batu tu buat rumah. Ya, kalau di Jordan pun ada, di Petra sama juga, dia pahat batu dalam tu buat rumah. Siap ada dapur, siap ada bilik dalam tu. Kita pun pelik macam mana orang buat. Sebab kalau nak pergi teknologi lah kan, sekarang kita ada pahat kan, kita ada tempat mesin untuk tembak kan. Ini tak ada. Apa teknologi dia pakai ni, hebat sangat ni. Ya, kalau kita nak buat, nak tembuk terowong, kita guna teknologi air lah, tembak air kan, kursi grudi lah. Tapi ini rumah orang awam, bukan rumah istana yang raja kan. Orang awam macam kita ni duduk dalam batu. Dalam batu, bukan buat rumah batu. Kita rumah batu, ni dalam batu. Pergi tengok. Nak, bila masa nak tembuk tu, kemudian pula dia masang macam kawasan perumahan. Tempat tu, sebab kiri kanan gunung batu. Ni rumah aku, tu rumah kau, tu rumah kau. Ni rumah JKK sini, rumah sidang sini, rumah Imam situ. Sebelah-sebelah kan. Ini pun pening. Macam mana dia buat? Tapi Allah tak pandang. Sebabkan kau sombong, ingkar perintah Allah pun sama juga. Tinggal bangunan je lah. Orang hilang, habis. Tak ada dah. Tak ada tinggal. Waris tak ada pun. Apa lagi? Dan juga wa Fir'aun zil autad, dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh, piramid. Sampai hari ni kekal tak? Bila tengok, ya, sampai saintis dah kaji macam mana dia boleh buat benda ni, piramid ni. Teori macam-macam tak? Alah kali kata kemungkinan yang buat ni makhluk asing kot. Kan? Sebab teknologi nak dipikirkan pada ketika itu memang agak mustahil. Ya, mustahil lah nak fikir. Dengan keadaan teknologi kita hari ni, kita tak mampu nak buat sebiji lagi piramid. Tak boleh nak buat tu. Sebab dia punya batu blok tu apa besar. Kemudian setiap batu blok yang besar tu naik tingkat-tingkat sampai atas. Dia orang tak fikir, macam mana bagi naik ni? Macam mana batu blok yang besar tu naik ke atas tu? Susun macam mana? Memanglah saintis buat teori lah. Dia buat teori. Dia kata macam ni, buat macam ni, macam ni. Itu teori. Tapi kita fikir, teman-teman tengok balik. Tak boleh nak buat benda ni tak? Sebab nak naikkan batu yang besar naik ke atas. Macam mana dia naik ni kan? Tu. Tak pandang juga. Allah tak tengok semua ni. Kalau kau ingkar perintah aku, habis pun. Ya? Jadinya, ya, alladzina taghaw fil bilad. Sebab apa? Sebab semua itu adalah orang-orang yang telah bermerajalela di negeri masing-masing, lalu mereka ini melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu.
Setiap kaum yang Allah Ta'ala musnahkan ini, bukan mereka ni tidak ada Nabi. Bukan tidak ada Nabi yang datang memberi peringatan kepada mereka. Ada. Ya, setiap orang ni ada. Sebab itulah bila mereka ingkar dan katakan nasihat Nabi, tunjuk ajaran Nabi, perintah Nabi ni, daripada atas itulah bila mereka dah ingkar dan sampai peringkat nak membunuh Nabi. Makanya Allah Ta'ala turunkan bala ke atas mereka. Habis hilang macam tu sajalah. Kan? Kemudian, ya, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Dengan yang demikian, Tuhanmu telah mencurahkan ke atas mereka pelbagai paluan azab. Ada yang diazab digoncangkan bumi, gempa bumi lah. Ada dia datangkan petir, suara angin ribut yang kuat. Sama macam hari ni, tuan. Ya, apa yang berlaku di Hawaii, Allah Ta'ala keluarkan api tak, bandar Hawaii tu bakar macam tu saja. Itu pun pelik, macam mana boleh sangkut pula tak. Ya, hutan terbakar lagi, ribut taufan lagi tak. Sama juga kita minta pada Allah Ta'ala, kita doa pada Allah Ta'ala dalam qunut dan silah kita tu untuk Israel tak. Doakan mereka supaya apa? Supaya Allah Ta'ala turunkan tentera-tenteranya, seperti mana Allah Ta'ala turunkan burung ababil nak musnahkan tentera Abraha. Nah, ketika tentera Abraha datang ke Mekah, dia nak musnahkan Kaabah. Ya? Jadi kata, apa kata Datuk Nabi Abu Talib sebagai pemimpin Mekah? Dia kata pada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, ini rumah Allah, Baitullah lah. Ya? Allah punya. Engkau balik rumah masing-masing, duduk dalam rumah. Stay at home. Nah, stay at home je lah. Sebab diorang datang nak musnahkan Kaabah. Jadi Kaabah ni rumah Allah. Kita tak ada upaya nak pergi lawan. Sebab tentera Abraha tu kuat, hebat. Datang dengan tentera bergajah. Tak ada upaya nak lawan. Nak lawan memang tak mampu. Kehebatan tentera Abraha. Maka kau baliklah rumah kau. Kau duduklah stay at home je lah. Kan? Apa Allah buat? Ya? Ketika tentera Abraha tak nak menyerang Kaabah, Allah Ta'ala hantar burung ababil. Yang mana burung ababil ini hanya bunuh tentera-tentera Abraha sahaja. Sama juga kita minta pada Allah Ta'ala, turunkan tentera dia, musnahkan tentera-tentera Israel ni. Nah, tanpa mengganggu rakyat dia ya, kalau dia yang fikir nak, tanpa terkena pada orang Palestin pun, tentukan memang boleh buat tuan. Sebab burung ababil hanya target dia tentera Abraha. Nah, Allah boleh buat. Tak ada masalah. Kan? Jadinya kita doanya. Kan? Kita nak bantu dengan kekuatan kita, memang kita tak mampu. Tapi hanya berdoa minta Allah Ta'ala, doa tu serah pada Allah Ta'ala. Wajib yang kita berdoa tuan-tuan. Ya, bila saudara kita ni timpa musibah macam ni tak, kita sentiasa mendoakan agar bumi Palestin ini akan dibebaskan. Sudah pasti bumi Palestin pasti akan dibebaskan, cuma masanya saja. Ya, dan cuma sekarang dalam proses itu, orang apa, pejuang-pejuang Hamas inilah orang kata nak boleh harap lah nak banding dengan sebelum ni. Sebab sebelum ni banyak berunding. Jadi bila berunding ni, tolak ansur. Engkau tolak, aku ansur. Engkau tolak, aku ansur. Sebab itulah bumi Palestin 90% dah jadi hak milik orang Israel, orang Yahudi. Sebab dia tolak ansur. Dah apa dapat? Tinggallah Gaza tu lah. Dengan beberapa tempat lagi. Itu pun kau nak lagi. Kau nak rampas lagi ni. Jadi mana boleh? Agak-agak lah sikit. Engkau dah ambil 90% dah. Contoh rumah kita ni, dia dah ambil semua. Hingga kan bilik air. Tempat kita tinggal dalam bilik air pun kau nak juga. Kan? Sampai macam tu sekali dah. Agak lebih-lebih ni. Jadi itu lah. Itu yang sebabnya kebangkitan. Kena lawan balik lah. Habis lah. Nak celah mana lagi? Tak ada dah. Habis. Sebab itulah kenapa Hamas ni, ya, Brigade Al-Qassam ni baru. Kan? Kita kena bagi kefahaman. Dan kita kena ingat, ya, tentera Palestin lah, Brigade Al-Qassam ini, mereka hanya sasarkan tentera-tentera Israel. Tetapi Israel ni punya jahat, dia bukan sasarkan tentera-tentera Al-Qassam, tetapi dia sasarkan rakyat Palestin. Penakut bacur tak bacur orang Israel ni. Ya? Jadinya mereka takkan berani berhadapan dengan tentera-tentera Brigade Al-Qassam. Sebab tu tentera-tentera Al-Qassam ini, Hamas lah,
ya, telah menawan ramai tentera, banyak tentera Israel yang datang ke Hadiri, tak berani lawan. Sebab tentera Israel pun ramai budak-budak, kan? Sebab tu yang antara yang disebut oleh Presiden Amerika kata apa, John Biden dia kata kalau nak runding tentang gecatan senjata, bebaskan dulu tawanan-tawanan. Maksudnya ada lah. Memang betul lah orang tawan tentera Israel ramai, tentera lakinya, perempuannya. Tetapi tentera Israel ni dalam tawanan Hamas diberi layanan yang baik, kan? Bukan yang dibuat suatu perkara tak baik, diberi layanan yang baik, kan? Jadi itulah sebab apa, itu juga dakwah. Tengok tuan-tuan, dalam peperangan pun ada dakwah, bukan masuk perang tu bunuh aja tak, tunjukkan sikap yang baik. Sebab itu akhlak Nabi, kan? Bila tentera Hamas ni dia masuk ke rumah orang Yahudi, tengok dalam rumah orang Yahudi tu ada wanita tua, ada yang sedang uzur, ada anak-anak perempuan jaga nenek dia yang sakit. Kata tak, ini bukan sikap kami nak bunuh-bunuh orang. Nabi kami tak ajar macam ni. Nabi kami tak ajar ni. Orang tua kadang-kadang kita bunuh, tak ada masalah. Itu kata akhlak. Dalam berperang pun ada akhlak, kan? Tapi Israel tak ada. Dia bantai semua ya. Dengan hospital pun dia buat. Apa punya orang. Wartawan pun kena bunuh juga. Wartawan pun yang berkecuali pun kena juga. Masjid, tempat kita rakyat Malaysia sumbangkan dulu untuk pembangunan masjid di Palestin, habis kena bom. Ya, bagi kita doakan semoga Allah Ta'ala turunkan tentera-tenteranya bunuh tentera Israel. Yang kita fokuskan pada tentera Israel ni. Dengan Benjamin Netanyahu pun jalan sekali lah, senang. Ya. Yang ke-14-nya, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Orang-orang yang zalim ni Allah Ta'ala balas di dunia lagi, tak payah tunggu akhirat lah. Ya, di dunia Allah Ta'ala bagi. Jadinya kita minta begitu juga dah pada orang-orang Israel ni, Zionis ni. Okay, pengajaran hadis. Beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sifat akhlak Rasulullah SAW seperti berikut. Yang pertamanya, Rasulullah SAW seorang yang paling dermawan. Akhlak Nabi ni, ya, daripada hadis ni tadi, ya, innama bu'istu li salihal akhlak. Tidaklah aku diutuskan liutammima salihal akhlak. Ya, tidaklah aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Yang pertama, yang sifat akhlak Nabi yang baik ini ialah Rasulullah seorang yang paling dermawan sepanjang hidupnya, khususnya ketika datangnya bulan Ramadan. Kan? Rasulullah cukup bersifat murah, terutama dalam bulan Ramadan ni. Yang keduanya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlak dan baik susut tubuh badannya. Tidak ada cacat cela, tidak ada sebarang kekurangan pada tubuh Nabi. Sempurna adalah Nabi tu. Orang yang paling lembut tapak tangan dan harum baunya. Ketika Sayyidina Abu Bakar pergi, bila dengar Rasulullah wafat, maka antara orang yang terawal pergi ziarah Rasulullah ni ialah Abu Bakar lah. Yang apa dia kata? Apa bau tubuh dia cium Rasulullah. Dia cium Rasulullah SAW. Dia kata tubuh Nabi ni cukup wangi, kan? Cukup bau harum. Baginda Nabi SAW suka kepada bau-bauan harum dan tidak suka kepada sesuatu yang busuk. Sebab tu yang bila kita makan benda-benda yang busuk, ataupun kita pakai pakaian yang berbau, datang solat berjemaah di masjid tapi baunya kurang enak lah, kan? Sebab tu kita datang ke masjid pakai pakaian yang baik-baik, pakai wangi-wangian. Sebab kalau kita pakai pakaian yang berbau, bila punya baju tak tahu dicapai tak, pokoknya baju kita berkempur tu kita buat orang semua, kan? Makruh, ya. Kita makan makanan yang berbau, makan petai, makan bawang, makan durian, datang semayang jadi makruh. Sebab dia mengganggu kawan, orang sebelah kita nak semayang, dia tak khusyuk. Sebab bau dah, bau petai lah, bau jering, kan? Yang ketiganya, Rasulullah SAW ini orang yang paling baik pergaulannya dan paling takut dengan Allah SWT. Ya, betul lah contoh dari Rasulullah lah. Betul Rasulullah larang bila ada orang yang nak buat ibadat melebihi Nabi. Rasulullah larang, jangan. Aku ni Nabi. Aku juga makan, aku juga tidur. Aku juga berkahwin. Dan aku juga berehat.
Aku juga ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Yang kau nak lebih-lebih daripada aku, apa? Jangan lebih-lebih. Ikut apa yang aku tunjuk, itu dah cukup dah. Dalam masalah. Kan? Buat. Jangan sampai kamu buat tu benda yang pada persangkaan kamu, nak banyak, tapi bila kamu dah bosan esok, kamu tinggalkan terus, tak buat langsung. Jadi kita tak nak macam ni. Biarlah amalan tu sedikit, tetapi istiqamah, konsisten. Sikit tak apa, yang penting konsisten. Yang keempat, Rasulullah SAW tidak pernah marah atau berdendam kerana dirinya. Maksudnya hal-hal peribadi Nabi tak ada masalah. Ya, Yahudi datang cekik Nabi minta hutang kan. Ya, makanya peribadi punya hal tak apa, Rasulullah maafkan. Ya. Jadi bila mana datang ni, mungkin sahabat tolong bayarkan hutang Nabi. Kenapa Rasulullah berhutang dengan orang Yahudi? Padahal kita tahu Yahudi kan orang baik. Ya. Kenapa Rasulullah itu? Padahal Rasulullah ada je menantu baginda Sayyidina Uthman bin Affan yang jutawan, Abdul Rahman bin Auf hartawan, yang mana kalau Rasulullah minta anytime dia boleh bagi, tak payah bayar balik pun. Bukan. Rasulullah nak tunjuk pada kita boleh bermuamalah, kita boleh berurusan dengan orang bukan Islam. Ya, boleh berurusan maksudnya. Dalam bab apa hal boleh. Nak bagi tahu kita yang tu je. Kan? Takut nanti bila tak ada hadis cerita tentang Rasulullah pernah berurusan dengan orang Yahudi, maksudnya orang bukan Islam lah. Sebab dalam Rasulullah dulu yang ada dalam Madinah tu orang Yahudi lah. Mana ada orang selain pada tu, kan? Jadi orang Yahudi lah Rasulullah berurusan. Contoh bagi kita boleh untuk kita ambil manfaat, kita boleh berurusan dengan orang bukan Islam. Ya, itu Rasulullah tunjuk. Baginda SAW marah hanya kerana larangan-larangan Allah SWT dilanggar. Bila hukum Allah dilanggar, Rasulullah marah. Tapi berkaitan dengan peribadi, tak apalah, boleh settle. Yang kelimanya, akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Seperti yang kita baca tadi awal. Yang keenam, Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawaduk, tidak menyombong diri, tak ada langsung timbul perasaan aku bagus, engkau tak bagus. Itu sifat iblis. Sifat iblis memang begini, membanding mezakan. Engkau hina, aku mulia. Engkau bagus, aku bagus, engkau tak bagus. Itu sifat iblis. Tapi Rasulullah tidak ada sifat ini. Nak kata aku yang paling hebat, apa semua tak ada. Ya, nak menghina orang tak ada. Nak mencela orang tidak ada. Ya, walaupun terhadap musuhnya pun tak ada. Ya, peribadi tak ada. Tapi bila sebut Allah tegur cara umum. Ya, bagi tahu perbuatan ni memang perbuatan orang-orang munafik, perbuatan orang-orang kafir, perbuatan orang ni ni. Tak ada sebut cara khusus pun peribadi. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah orang yang sentiasa memenuhi keperluan keluarganya, walaupun baginya seorang pemimpin, ya, ketua negara, tapi tetap urusan sebagai tanggungjawab ketua keluarga tetap dijalankan. Yang ke-8, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika menyukainya, baginda Nabi SAW akan memakannya. Dan jika tidak disukai, maka baginda Nabi SAW akan meninggalkannya. Kalau makanan Rasulullah itu makan. Kalau tidak, Rasulullah tengok, tak apalah. Tak ada mencela makanan. Balik rumah tengok, telur, dalam lain nak buat tak? Buka tak? Dah, nak makan sudah lah. Tak apalah, saya tengok, tak apa. Saya keluar lah. Saya beli sarapan kat luar nanti. Ini tengok nasi semalam, nasi sejuk kan. Apa lah, tak payah. Ya? Jangan. Sebab apa? Makanan tu, bila kita cela dia, makanan tu pergi mana? Masuk mulut kita kan? Sebab tu jangan mencela makanan. Kadang-kadang orang tu mencela makanan. Ni lah pula. Cari-cari tak jumpa. Kadang dia makan juga benda tu. Dan apa boleh pasal? Jadi makanan yang dia cela tadi masuk mulut dia. Jadi perkataan dia sebut tadi masuk dalam diri dia. Sebab tu jangan mencela makanan. Ya. Sama juga ketika makan. Jangan kita mengumpat orang. Jangan kita menghina orang. Jangan kita memaki hamun. Tengah-tengah makan ni maki orang. Kita tak maki makanan, tapi kita maki orang tau. Tapi makanan tu sebut masuk mulut. Ya. Kita percakapan kita kena pada makanan tu masuk mulut kita balik. Jadi hati-hatilah. Kita kata hormat makanan ni. Yang ke-9, Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah.
Baginda Nabi SAW gembira menerima hadiah walaupun kecil dan tidak berharga. Kan, kadang barang-barang biasa je pun, tetapinya penghargaan. Kenapa Rasulullah terima hadiah? Sebab hadiah ni satu pemberian dan penghargaan orang kepada Nabi. Sebab tu, orang bagi pada kita. Kita kadang-kadang bila kita orang bagi pada kita, kita dah pesan kubur, ya, barang dia tak pakai, barang tu baru dia bagi. Kan? Kita tak tahu kadang-kadang orang yang bagi tu betul-betul dia ikhlas. Tapi itulah barang yang dia ada pun. Dia nak bagi pada kita, dan itulah barang yang dia ada. Kita pula mencela. Jadi tuan-tuan, kalau orang bagi, kalau kita sudi nak terima, maka kita terima. Tak sudi nak terima, tolaklah dengan cara yang baik. Minta maaf banyak-banyak sebab barang ni saya bukan tak pakai, tapi takut nanti benda ni kan dekat rumah dah ada ni banyak sangatlah. Tolaklah dengan cara baik, dengan tidak mengecilkan hati orang tersebut kan. Yang ke-10-nya, Rasulullah SAW orang yang paling banyak berzikir dan berfikir sebelum tidur. Baginda Nabi SAW sentiasa berwuduk dan berzikir sehingga lena, sehingga tertidur dah. Jadi kita baca doa tidur, berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa-apa dah, Subhanallah apa ke, kan, sampai kita tertidur. Kesimpulannya tentang tajuk ini, pertamanya, akhlak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalam banyak nas, sama ada daripada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, telah dijelaskan berbagai keutamaan akhlak mulia. Tidaklah kebaikan-kebaikan yang diperolehi di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia agung yang harus diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, sama ada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Kerana baginda Nabi SAW adalah contoh teladan, ataupun role model lah kepada kita. Jika kita ingin mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, maka kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan baginda Nabi SAW, kerana seluruh peri kehidupannya dipenuhi dengan akhlak mulia. Betul, dalam kitab-kitab hadis banyak cerita tentang akhlak Nabi. Dalam kitab Syara'il Muhammadiyah banyak cerita tentang peribadi Nabi. Ketinggian Nabi, Nabi suka apa, pakaian apa Nabi pakai, makanan apa Nabi suka, kan? Dan yang ketiga, seandainya setiap Muslim memahami konsep akhlak Islam dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, maka pelbagai masalah, sama ada yang berkaitan dengan kehidupan peribadi maupun masyarakat, dapat diatasi dengan baik. Kalau semua orang berakhlak dengan akhlak Nabi, kalau berlaku perselisihan faham pun, berbincang baik-baik, elok-elok, cuba cari kata sepakat. Tak dapat selesai kat sini, kita bawa pergi pihak atasan selesaikan dengan cara yang baik, kan? Harmoni hidup kita dah. Ini bila masing-masing ambil tindakan sendiri. Bergaduh pasal kereta je pun, tengah-tengah jalan, orang belakang horn, tak boleh, aku pantang orang horn ni, kan? Pantang aku, turun kereta buat longsi je, kan? Padahal kawan tu nak beritahu bonet kereta kita terbuka belakang tu, tak nak beritahu tu, tak, dia buat pasal dia bergaduh dulu, tak. Dan benda-benda macam ni, benda boleh bincang elok, lalas duduk dalam lokap. Isu yang berlaku bukan besar sangat pun, banyak diviralkan, tak? Isu-isu yang orang kata boleh selesai cara baik lah, bincang cara baik, tapi dia ambil jalan penyelesaian dengan cara tindakan emosi sendiri yang akhirnya akan memudaratkan diri sendiri. Ini ya tuan-tuan, kan, tajuk yang kita bahaskan, tajuk yang pertama, ya, iaitu tentang menyempurnakan kebaikan akhlak. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang kedua pula, iaitu tolong menolong sesama Muslim.